A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah thumma alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ودينا قيما ويقينا صادقا وإيمانا كاملا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين آمين رب العالمين أما بعد. Baik, alhamdulillah semua alhamdulillah. Tak ramai kita ni Pak Wang. Mungkin ada sahabat-sahabat kita yang bersama kita sekarang ni live di Facebook Bandar Wakaf Madinah Mawaddah. InsyaAllah kita sama-sama hari ini kita tamatkan bab satu lagi sambungan bacaan daripada kitab Anak Kunci Syurga ya. Kitab Anak Kunci Syurga kita habiskan bab sujud. Kita dah bincang bab sujud tilawah, sujud sujud sahwi. Sujud sahwi apabila kita terlupa, kita lalai, kita lara dan solat, kita langgar, kita tertinggal sunat-sunat yang muakkad, sunat-sunat yang dituntut dalam solat, ya. Kita salah baca dan sebagainya, berbagai perkara lah. Kita dah belajar bab sujud sahwi, boleh dilakukan sebelum memberi salam ataupun boleh dilakukan selepas kita memberi salam. Sunat untuk sujud sahwi, tak sujud sahwi pun tak apa. Bacaan dia apa? Bacaan dia seperti manalah bacaan dalam solat. Semua sujud-sujud ni boleh baca apa-apa zikir sekalipun. Ada zikir-zikir yang dicadangkan untuk kita baca oleh ulama. Bolehlah baca. Ya. Kemudian sujud, minggu lepas kita dah bincang-bincang sama-sama sujud tilawah. Ada berapa tempat dalam Al-Quran? 14 tempat. Ada kata 15. Ya. Yang umumnya 14 tempat. Yang ada tanda masjid tu lah. Dalam Al-Quran kita senang kan? Tanda masjid lah, okeylah, Quran kita. Sujud tilawah ni. Ni ahli-ahli hafizah ni, hafizah al-ma'arif dua orang ni. Kalau tak salah lah, Rasam Usmani dia lambang matan dia macam masjid tu. Tu tempat sujud ya. Orang kita kena sujud sajadah. Tu sujud tilawah, ada 14 tempat ya. Sajada wajhiyal ladzi khalaqahu wa syaqqa samahu wa basarahu bihaulihi fatabarakallahu bi ahsanul khaliqin. Tambah bihaulihi wa quwwatihi pun boleh. Ada tambahan depan pun ada ya, terpulang. Kata apa juga subhana rabbil a'la pun boleh. Subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar pun boleh. Jangan diam. Nak diam pun tak apa ya. Tak ada masalah. Itu bab sujud tilawah. Dalam solat ikut imam wajiblah, luar solat sunat ya, luar solat sunat. Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian hari ini kita masuk bab sujud syukur ya. Silakan. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Sujud syukur. Sunat sujud syukur ketika mendapat nikmat seperti mendapat anak dan ketika terhindar daripada bala seperti terlepas daripada kebakaran ataupun tenggelam. Berdasarkan hadis daripada Abu Bakrah radhiyallahu anhu, annahu kana idza ja'ahu amru sururin aw busyira bih kharra sajidan syakiran lillah. Sesungguhnya Nabi SAW apabila menerima sesuatu perkara yang menggembirakan baginda, maka baginda akan tunduk sujud kepada Allah. Direkodkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Al-Tirmizi dan Ibnu Majah. Nota 9. Dan hadis daripada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, beliau berkata, sajadan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa atala sujud thumma rafa'a ra'sah faqala inna Jibril atani fabashsharani fasajadtu lillahi syukra. Nabi SAW sujud dan memanjangkan sujud itu, kemudian baginda mengangkat kepala. Baginda berkata, sesungguhnya Jibril datang menemui aku dan memberitahu sesuatu yang menggembirakan aku. Maka aku sujud kepada Allah kerana rasa syukur. Nota 10. Dari Abdurrahman bin Auf berkata, Nabi SAW keluar
kemudian menghadap bangunan lalu masuk ke dalamnya. Baginda menghadap kiblat kemudian menyungkur dengan bersujud dengan lama. Kemudian baginda mengangkat kepalanya dan berkata, sesungguhnya Jibril mendatangiku menyampaikan berita gembira, lalu berkatalah Jibril, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berkata kepadamu, barang siapa berselawat kepadamu, maka aku memberi selawat kepadanya. Dan barang siapa memberikan salam kepadamu, maka memberi salamlah aku kepadanya. Lalu sujudlah aku kepada Allah dengan sujud syukur. Direkodkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad Ahmad, nombor hadis 4661 daripada Abdurrahman bin Auf, status Hasan li ghairihi. Sujud syukur dilakukan di luar solat. Sujud syukur dan sujud tilawah dilakukan sebanyak sekali sujud sahaja berbanding sujud sahwi sebanyak 2 kali sujud. Sunat membaca ketika sujud tilawah, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Direkodkan oleh At-Tirmizi dan beliau mensahihkan hadis ini. Melainkan lafaz wa sawwarahu terdapat dalam hadis yang direkodkan oleh Al-Baihaqi. Dan lafaz tabaraka sehingga akhirnya terdapat dalam hadis yang direkodkan oleh Al-Hakim. Wallahu alam. Nota 11, bacaan sujud tilawah. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Yang bermaksud, aku sujudkan wajahku ini kepada yang menciptanya dan membentuk rupanya dan yang membuka pendengarannya dan penglihatannya. Maha suci Allah sebaik-baik pencipta. Baik, alhamdulillah, alhamdulillah ya. Tamat kita bab sujud. Habis dah sujud sahwi, sujud tilawah dan sujud syukur. InsyaAllah minggu depan, hanya umur kita sihat turun badan, hidup lagi. Kesambung semayang sunat pula ya, slow-slow Kata kunci dia pelan-pelan kayuh. Orang zaman sekarang cakap apa tak tahulah. Budak-budak sekarang cakap apa ni, anak dara ni. Slow-slow kalau chill-chill tu apa, relax-relax lah ya. Macam-macam ayat sekarang ni tak erti lah. Anak-anak saya pun macam-macam kota kasa baru yang mak abah dia belajar Zaman dulu slow-slow lah, kita relax-relax Orang sekarang tak cakap relax-relax lah. Orang sekarang cakap apa? Relax-relax Lagi pendek Baik, alhamdulillah. Sujud syukur. Sujud syukur ni jumhur mazhab. Bila kata jumhur mazhab, pandangan semua mazhab lah. Semua jumhur ulama dan mazhab. Bila jumhur adalah pandangan yang berbeza. Jadi kalau jumhur mazhab mengatakan sujud syukur ada, dan sujud syukur ni sebahagian daripada sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh off share lah, tak apa Kita bincang sikit sebab secara amnya kafiat dia mudah je. Jadi jumhur ulama kata ya, ada sujud syukur ni, memang ada Sujud syukur ni macam mana? Seperti mana nanti kita bincang Tetapi ada pandangan mazhab Imam Malik dan Imam Hanafi sendiri. Syekh Imam Hanafi sendiri mengatakan tak ada sujud syukur, tetapi ada anak-anak murid dalam mazhab Imam Hanafi, ada pandangan ulama dalam mazhab Hanafi kata ada. Begitu juga sebahagian daripada ulama Imam Hanbali kata tak ada, mazhab Hanbali kata tak ada. Tapi jumhurnya mengatakan memang ada. Mazhab Syafi'i ada. Settle bab tu Jadi sujud syukur ni kita lakukan masa bila? Liana Muhammad, masa bila nak sujud syukur ni? Sujud syukur bila dapat perkabaran gembira. Lagi? Apa lagi? Apa tu? Bila dapat nikmat ataupun terhindar daripada bala. Betul lah. Apa sahaja yang kita rasa nak secara am lah, kita nak melafazkan syukur ni, benda yang kita rasa satu dapat nikmat, dua kita terlepas daripada bala. Tapi aplikasi dia macam mana? Nanti kita tengok. Dan dapat nikmat ni, nikmat yang macam mana? Apa saja nikmat yang kita terasa lah. Kita terasa Bukannya nikmat ni tak semesti benda yang besar-besar saja. Benda kecil-kecil pun boleh. Boleh. Tiba-tiba dapat bonus hujung tahun, alhamdulillah, sujud syukur. Ada rezeki kan dapat anak, alhamdulillah, sujud syukur. Besok
dijodohkan dengan pasangan yang nampak gaya berjuruh boleh bawa kita masuk syurga. Awal-awal tu sujud syukur dulu macam tu macam-macam benda boleh sujud syukur ni bersalin anak, bini lah bersalin anak tak bersalin. Amal masuk isteri dah bersalin sihat apa semua alhamdulillah sujud syukur begitu. Ada juga pandangan mengatakan bila kita terlepas daripada bala, kita naik kereta tiba-tiba kereta sebelah kita accident, kita selamat, kita terus sujud syukur. Tapi dalam keadaan bala ni ulama kata ada adab sikit, mana adab tu kita jauh lah pada tempat tu. Katalah dalam satu majlis kan, kita doa orang ramai, kita kena petik orang keliling kita 3-4 orang mati, kita seorang hidup kan, janganlah sujud tempat orang mati tu. Kita keluarlah sikit, keluar sikit sujud syukur. Itu bab sujud syukur ni apa-apa sajalah. Baik, mudah je. Jadi kaifiat dia bagaimana dalam mazhab kita, jumhurnya kaifiat dia seperti mana kita dalam keadaan solat. Kita kena ada wuduk. Satu, kita kena menghadap kiblat, kita kena angkat takbir, kita sujud dan kita baca apa saja zikir. Antara cadangannya ialah seperti zikir sujud tilawah sajadah wa syiyalil lazim yang Ahmad dah baca tu kan. Kalau tak boleh tu yang itu bacalah apa-apa saja zikir yang kita ingat. Atas subhanallah a'la ke subhanallah azim tu boleh, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar pun boleh. Ataupun kita masa kita sujud kita melafazkan yang kita ni bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah selamat aku. Alhamdulillah ya Allah dapat anak yang anak besok tiba-tiba keluar anak kembar 4 orang. Alhamdulillah. Macam itulah. Boleh, tak ada masalah. Tak semestinya kita tak boleh cakap bahasa Arab ataupun kita diam dalam hati kita mengatakan kita bersyukur kepada Allah. Boleh. Itu kaifiat dia. Kemudian kita duduk dan bagi salam. Begitulah Tapi ada juga pandangan lain mengatakan sujud syukur ni dia memang buat di luar solat. Jadi tak perlulah ada wuduk. Tak perlulah menghadap kiblat. Sujud di mana-mana saja pada ketika nikmat datang, bala terlepas. Boleh juga ambil pandangan. Jadi tak ada masalah lah. Kat sekolah tiba-tiba kita tak sangka anak kita ni dapat 10A, 12A, tiba-tiba naik. Qilah najwa. Sujud syukur mak dia. Dapat 12A. Contohnya begitu. Boleh je. Walaupun kita dalam keadaan tidak ada wuduk. Tak boleh menghadap kiblat. Itu pandangan. Mudah je lah sujud syukur ni. Ada perbincangan, ada soalan tentang sujud syukur? Tak ada, boleh. Yang pentingnya kena aplikasi. Aplikasikan sujud syukur. Gitu. Yang kita duk belajar-belajar ni, untuk kita guna pakai. Jangan kita tak guna pakai. Begitu juga istikharah. Istikharah kan, bukannya ya Allah nak pilih siapa ni, artis A ke artis B sebagai teman hidup ni. Gitulah. Tak ada. Jangan sampai nak tunggu besar-besar macam tu baru nak istikharah. Sahabat ni dikatakan Rasulullah SAW ajar doa istikharah tu macam ajar baca Al-Quran. Panjang doa istikharah ni. Saya pun tak apa. Tak terhafal doa istikharah tu kan. Melainkan buka depan mata lah. Lepas solat tu, baru buka doa istikharah tu baca. Tapi bila kita membaca tak faham ni, dia tak marilah pula. Syak dia tu kan. Jadi baik kita lafaz lah. Bagi saya lah yang jahil ni, yang tak menghafal, tak faham makna ni, saya jarang lah baca doa istikharah ni. Dulu buka ke? Tidak lah. Kita mengadu je lah dengan Allah. Minta ialah Allah memberi keputusan agar keputusan tu baik. Dan apa saja keputusan Allah buat, penyudahnya minta kita redha. Gitulah. Tak semestinya kita nak A, kita dapat A. Kadang Allah bagi B, kadang Allah tak bagi langsung. Yang pentingnya kita redha akan keputusan Allah. Baik, alhamdulillah, alhamdulillah sahabat. Kita dah tamat bab sujud. InsyaAllah minggu depan kita masuk bab solat sunat. Ingat 3 sujud. Sujud sunat itu sujud sahwi apabila dalam keadaan kita terlupa, kita tertinggal sunat-sunat muakkad dalam solat, kita tersalah bacaan kita bukan di tempatnya, tertinggal sujud, tertinggal qunut dan sebagainya, kita sujud sahwi 2 kali sujud dan beri salam habis. Kalau dalam solat, kalau luar solat pun sama je. Bagi salam dulu baru sujud sahwi. Kemudian sujud tilawah di dalam solat pun boleh, di luar solat pun boleh. Atau perbincangan kalau daripada pandangan Sayyidina Umar tu dalam kenderaan pun boleh. Dalam keadaan kita tak boleh nak bersujud. Adalah pandangan kecil kata tak ada wuduk pun boleh sujud tilawah. Kita dengar je kan. Ataupun kita baca Al-Quran tanpa kita ada wuduk, kita baca Quran guna handphone pun boleh. Tapi amnya dalam keadaan berwuduk menghadap kiblat. Begini ayat hari ini sujud syukur pun sama. Afdalnya dalam kaifiatnya seperti mana kita dalam solat ada wuduk menghadap kiblat.
Kaifiat dia samalah sujud lainnya, samanya. Wallahu a'lam, insya-Allah. Kongsi-kongsi sikit-sikit minggu depan. Kita akan mulakan perbincangan dengan sembahyang sunat. Solat sunat terbahagi kepada dua, iaitu solat sunat yang dilakukan secara berjamaah dan solat sunat yang tidak dilakukan secara berjamaah. InsyaAllah kita sambung lagi. Baik, kitab ni bagus sangatlah. Siapa yang tak ada, kitab ni belilah. Letak kat rumah, letak kat rumah. Sudah ditahqiqkan oleh Al-Fadhil Tuan Guru. Kitab pengarang dia Syekh Abdul Qadir Jalani, mazhab Syafi'i, ditahqiqkan oleh Tuan Guru Abu Anas Madani, musyrif Pondok Sungai Durian. Elok sangat. Kitab-kitab yang dah tahqiq ni comel. Kadang-kadang kenapa nak kena tahqiq ni? Janganlah kita sensitif sangat. Sensitif sangat. Ada yang sensitif sangat kata tahqiq ni kita dah mencemari penulisan pengarang yang asal, dah bawa masuk pandangan kita. Tak. Biasanya tahqiq ni dia repair kesalahan dalam penerbitan je. Kadang-kadang ataupun kadang-kadang ada hadis-hadis tu tak penuh, dipenuhkan salah-salah baris. Ataupun mungkin dalam kitab asal tu susah kita nak faham apa maknanya. Jadi pentahqiq ni bagi letaklah syarah sikit. Dia senang untuk orang macam kita ni yang tak ada penguasaan bahasa Arab, tak pandai apa, tak pandai ni, belilah kitab-kitab yang bukan dimodernkan, dah ditahqiqkan sebegini ya. Wallahu a'lam, insya-Allah kita sambung depan ya. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka lisanan ratiban bi dzikrik wa qalban maf'uman bi syukrik wa badanan hayyinan layyinan bi ta'atik. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan wa dinan qayyima wa yaqinan sadiqa wa imanan kamila. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyata min kulli baliyah wa tamamal ghina 'anil nas wa hab lana haqiqatan iman bik hatta la nakhaf wa la narju ghayraka wa la na'budu shay'an siwak waj'al laka mabsutatan 'alaina wa la ahlina wa auladina wa man ma'ana bi rahmatik wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain wa la aqalla min zalik ya ni'mal mujib. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at 'ala muhabbatik wa taqas 'ala ta'atik wa tawahadat 'ala da'watik wa tawahadat 'ala nasrati syari'atik. ووثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفضل الإيمان بك حتى لا نخاف ولا نرجو غيرك ولا نعبد شيئا سواك واجعل يدك مبسوطة علينا وعلى أهلنا وأولادنا ومن معنا برحمتك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا نعم المجيب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Salam Jumaat, hari Jumaat lebihkan kita berselawat, berselawat, itulah hari Jumaat. Kemudian jangan lupa perbanyakkan doa sepanjang hari. Kejar masa-masa istimewa. Satu masa dalam hari Jumaat yang dikatakan makbul doa. Ada beberapa tempat ketika khatib naik ke khutbah, antara satu pandangan di antara dua khutbah, pandangan kedua, dan di akhir waktu sebelum maghrib selepas asar tu, waktu yang kita perlu zikir lebih berbeza dengan hari-hari lain. Hari Jumaat ni pada hujung waktu tu ada pandangan, lepas asar tu waktu kita berzikir ya, yang kita sibuk benda lain ya. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kafaratu majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jumpa lagi Senin depan insya-Allah.